Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita sambung bacaan kitab Sayrus Salikin, rahsia puasa dan adab-adab membaca Al-Quran. Kita masuk pada sesi yang kelima. Tersampai pada muka surat 339. Ini suatu fasal pada menyatakan puasa yang sunnat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sunnat muakkad puasa pada beberapa hari yang fadilat, iaitu ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun, dan ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan, dan ada kalanya berulang-ulang sebab berulang-ulang 7 hari. Ada puasa yang berulang-ulang sebab berulang tahun, nanti akan disebutkan. Ada yang berulang-ulang sebab berulang bulan, tiap-tiap bulan ada. Ada yang berulang-ulang sebab berulang-ulang 7 hari, maksudnya setiap minggu ada. Adapun puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun itu, maka iaitu puasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, atau kita kenal dengan puasa Arafah, dan puasa pada hari ke-9 daripada bulan Muharram, iaitu puasa Tasu'a, dan puasa pada hari ke-10 daripada bulan Muharram, puasa Ashura, dan puasa dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Maksud 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini adalah daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Sebab apa? Puasa pada hari ke-10 itu adalah puasa yang haram, sebab puasa pada hari raya. 10 Zulhijjah kan kita hari raya Idul Adha. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdal wa ahabbu ila Allah ta'ala min ayyami 'ashri dzil hijjah. Inna sawma yawmin minhu ya'dilu siyama sanatin wa qiyama laylatin minhu ya'dilu qiyama laylatil qadri. Qila wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa man 'uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu." Artinya, tiada daripada segala hari yang diperbuat amal di dalamnya yang terlebih afdal dan yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada hari yang 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini dalam Islam ada 10 malam yang paling istimewa dalam setahun, iaitu 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab ada di dalam 10 malam itu ada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan pada bulan Zulhijjah, dalam setahun kita ada 10 hari yang paling istimewa di dalam Islam, iaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Sebab apa? Dalam 10 hari ini ada satu hari yang kita kenal dengan hari Arafah. Dan kedua-dua hari ini, maksudnya malam Lailatul Qadar dan hari Arafah, kedua-duanya berakhir berkesudahan dengan hari raya. Malam Lailatul Qadar berkesudahan dengan hari raya Idul Fitri. Hari Arafah berkesudahan dengan hari raya Idul Adha. Pada hari-hari Zulhijjah, paling banyak Allah memerdekakan orang dari api neraka. Bahkan pada 9 Zulhijjah, Iblis pun ikut wukuf di Wadi Uranah. Iblis merasa sangat menyesal pada hari Arafah. Kerana apa? Sebab terlalu banyak rahmat Allah yang turun di padang Arafah. Iblis dah pulun, dah berusaha sepanjang tahun. Kemudian pada hari Arafah Allah melimpahkan rahmat, maghfirah,
yang banyak kepada umat Islam, terutamanya yang sedang wukuf di Padang Arafah. Bahkan kalau kita berkesempatan di tempat-tempat yang mustajab doa, berada di Padang Arafah, berada di Raudah, kita doa yang borong, doa borong. Tahu doa borong? Seumpama macam ni, macam contohlah, ya Allah ya Tuhanku, apa yang kau pernah anugerahkan di tempat yang mulia ini, di Padang Arafah ini, kepada hamba-hambamu yang pandai meminta, yang soleh-soleh, aku nak minta doa sebiji yang semacam itu ya Allah. Itu doa borong. Baik. Dan adalah puasa sehari daripadanya, menyamai puasa setahun, dan berbuat ibadah semalam daripadanya, menyamai berbuat ibadah di dalam Lailatul Qadar. Dikata orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada lebih daripada perang sabil. Maka sabdanya, tiada lebih daripadanya melainkan orang yang perang sabil, lalu ditikam akan kudanya dan ditumpahkan darahnya, maka iaitu terlebih afdal daripadanya. Orang yang pergi perang, bahkan lebih istimewa orang itu lagi dibandingkan orang pergi perang. Kecuali kalau orang yang pergi berjihad itu, dia dan kudanya ditikam, kena bunuh dua-duanya, barulah orang yang berjihad ini lebih utama daripada yang disebutkan tadi. Artinya, maksud di sini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita elok banyak-banyak beribadah pada masa itu. Bahkan lebih utama dari pergi perang fisabilillah. Kecuali jika yang pergi perang tu beserta kuda dia, dua-dua mati syahid. Maksudnya dua-dua gugur, terbunuh. Al-Imam Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau mengatakan bahawa boleh juga kita buat majlis ta'rif pada hari Arafah. Semisal semacam buat online pada hari Arafah. Doa borong macam tadi. Maksudnya kita menyertai dengan perasaan kita kepada orang yang sedang menangis meminta di sana, supaya kita juga diberi seperti mana mereka. Dan demikian lagi sunat muakkadah puasa pada bulan-bulan haram, iaitu segala Ashhurul Hurum, iaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dia dipanggil dengan bulan Ashhurul Hurum. Sebab apa? Ada yang kita kenal tanah haram. Tanah haram apa? Tanah tak bayar pajak kah? Bukan. Tanah haram, tanah yang dihormati. Masjidil Haram, masjid yang dihormati lebih dari masjid-masjid yang lain. Ashhurul Hurum bermaksud bulan-bulan yang dihormati, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan ini dihormati dan diharamkan berperang pada bulan-bulan ini, kecuali pada keadaan kita mempertahankan diri. Contoh orang serang negara kita, na'udzubillah, kita wajib mempertahankan diri. Boleh kita mempertahankan, bahkan hukumnya wajib. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram orang menunaikan ibadah haji. Adapun bulan Rajab untuk buat umrah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu, iaitu puasa di dalam bulan Syahrullah al-Muharram. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaumu yaumin min syahrin haramin afdalu min 30 min ghairihi. Wa shaumu yaumin min Ramadhan afdalu min 30 min syahrin haramin. Artinya, puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram iaitu afdal daripada 30 hari yang lain daripadanya. Dan puasa sehari daripada bulan Ramadan iaitu afdal daripada 30 hari daripada bulan haram. Ini bulan haram, bulan Ramadan memang kita tahu keutamaan dia macam mana. Baik, dah kita bahas dah sebelum ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama 3 ayyamin min syahrin haramin al-khamisi wal jumu'ati was sabti kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata 900 amin. Barang siapa puasa 3 hari daripada bulan haram, iaitu hari Khamis dan hari Jumaat dan hari Sabtu, nescaya dituliskan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap hari itu akan pahala ibadah 900 tahun. Masya Allah, pahala melimpah-limpah bagi orang yang rajin berpuasa. Orang Melayu payah berat sikit lah. Kalau orang Melayu rajin puasa, orang Melayu kita rajin puasa, tapi solat dia berat sikit. Tanya pilah pada orang yang nakal, jahat macam mana pun, tanya pilah puasa tak puasa, solat tak. Dia macam tu. Dan kalau orang India solat rajin, puasa dia berat sikit. Nah itulah berbezanya perkara-perkara nur yang Allah bagi pada hati tiap-tiap hamba. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru shawma Sya'ban hatta kana yudhannu annahu min Ramadan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban hingga disangka orang bahawasanya ada ia daripada bulan Ramadan. Khusus bulan Sya'ban bagi orang yang biasa berpuasa. Selepas nisfu Sya'ban terus dia berpuasa. Bagi orang yang biasa puasa, duduk biasa puasa selalu dah semua banyak puasa lah, maka bulan Sya'ban terus dia berpuasa. Adapun bagi orang yang baru mula nak berpuasa selepas nisfu, maka tak perlu kerana larangan berpuasa selepas nisfu, kecuali bagi orang yang sudah beradat. Jadi ada larangan melarang orang berpuasa selepas nisfu Sya'ban, kecuali bagi orang yang selalu berpuasa. Dia puasa seumpama apa puasa, dia puasa Daud. Jadi selepas nisfu silakan diteruskan. Saya dulu ada kawan 3 tahun puasa, maka boleh. Dia terus puasa. Dia tak puasa dalam 5 hari sahaja. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu 5 hari saja. Jadi tak ada masalah sebab dia memang beradat puasa. Sama macam seumpama Qabliyah Subuh. Qabliyah Subuh, orang yang biasanya menunaikan sunat Qabliyah Subuh, maka tiba-tiba suatu hari dia bangun terlewat. Kemudian dia nak qada Qabliyah Subuh tadi. Boleh. Bahkan bagus. Tapi kalau orang tak pernah pun Qabliyah Subuh, tiba-tiba dengar-dengar mengaji macam ni, dengar-dengar dia kata dia nak puasa juga. Itu tak boleh. Orang yang biasa melakukan, bahkan bagus kalau dia nak qada. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kariha ba'du sahabati ayyusama rajabu kulluhu hatta la yudahiya bi syahri Ramadan. Kata setengah sahabat, makruh dipuasakan bulan Rajab sekaliannya hingga jangan menyerupai ia dengan bulan Ramadan. Maksudnya hendaklah sehari atau 2 hari atau 3 hari dia tidak berpuasa. Jadi kena ada juga dalam sebulan tu, jangan 30 hari puasa terus. Dia ada juga sehari, 2 hari, 3 hari dia tak puasa. Supaya apa? Supaya jangan serupa dengan bulan Ramadan. Dan sunat puasa 6 hari daripada bulan Syawal bagi orang yang puasa Ramadan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana ka siyamid dahri. Barang siapa puasa Ramadan kemudian maka mengiringkan akan dia akan puasa 6 hari daripada bulan Syawal, nescaya adalah ia seperti puasa setahun. Sebaiknya berturut-turut, yakni bermula puasa pada hari 2 Syawal. Terus sampailah ni. Sebab apa? Kalau dia dah berhenti, dia nak sambung balik itu berat. Bukan senang, berat. Nak sambung balik itu berat. Tambah lagi dengan kenduri-kenduri. Sampai 23 Syawal baru nak puasa balik. Pakai dak lah yang tu. Ada mazhab Maliki mengatakan bahawa makruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Disebutkan dalam Al-Muwatta' bahawa Imam Malik berkata, aku tak jumpa atau aku tak pernah dengar tentang puasa 6 Syawal ini. Baik. Jadi kita pun nak ikut mazhab Maliki boleh. Cuma janganlah tiap-tiap tahun ikut mazhab Maliki sampai tak puasa langsung. Tu teruk pula. Kena ada puasa juga sekali-sekala. Kemudian kalau misalkan ada orang nak buat kenduri apa semua, tunggulah lepas puasa 6, 10 Syawal misalkan, buatlah kenduri. Dan juga nak kenduri kahwin ni kena lihat tarikh bendera merah isteri. Tanya dulu. Jangan ikut dan. Jangan main hentam. Kawan ni dah tahan lama dah. Tiba-tiba kahwin, tengok-tengok isteri tak boleh. Isteri bendera merah. Jenuh. Macam mana? Jadi, ada orang Melayu dulu, dia kahwin-kahwin. Kemudian, suami isteri ni kena pandai helah lah, berhelah. Dia minta dekat isteri dia tak bagi. Isteri dia tak bagi. Dia kata isteri dia tak bagi ni sebab mungkin ada skandal, ada laki-laki lain apa. Suami pun kena cerdik jugalah. Suami kalau malam pertama tu ajak isteri untuk solat hajat bersama-sama dulu. Kalau isteri kata minta tak boleh solat hajat tengah cuti, kita faham-faham lah. Ini suami pun kena pandai main peranan juga. Mentang-mentang disebutkan malam kenikmatan di dalam kubur seumpama kenikmatan pengantin di malam pertama. Ada orang suami isteri ni lurus bendul, kahwin-kahwin malam pertama. Malam pertama dia tak buat apa pun dengan isteri dia. Tak tahu apa, kemudian dia buka tingkap, dia tengok bulan purnama terang. Dia pun kata lah, isteriku memang betul kata orang, pengantin di malam pertama ni betul-betul nikmat. Tengok bulan terang elok tu dia. Apa sampai macam tu, tak tahu langsung tu.
Baik. Adapun puasa yang berulang-ulang bulan itu, maka iaitulah puasa yang pertama daripada awal bulan dan pertengahannya dan akhirnya. Dan puasa pertengahan bulan itu dinamakan puasa hari bid, hari putih, iaitu hari yang ke-13 dan yang ke-14 dan yang ke-15. Kerana hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam amara Aba Dzarrin bi siyamiha. Artinya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia akan Abu Dzar dengan mempuasakan akan dia. Ini puasa 3 hari dan pahalanya 10 kali ganda. Artinya kita puasa sebulan penuh. 3 hari. Tapi pahala ni, 1 hari pertama macam 10 hari. 2 hari kedua macam 10 hari. 3 hari macam 10 hari. Maknanya 10, 10, 10. Macam kita puasa. Pahalanya macam kita puasa sebulan penuh. Bid, jamak kepada abyad, putih, hari cerah. Iaitu 13, 14 dan 15. Disunatkan puasa pada pertengahan bulan kerana bulan penuh. Bulan ini memberi kesan pada diri kita. Bahkan ada kesan pada alam. Orang yang biasa hidup di tepi pantai, dekat laut, dia tahu bila musim pasang dan musim surut. Bulan penuh jadi pasang, air laut jadi tinggi. Hendak berbekam pun jangan berbekam pada 13, 14, 15. Kena tunggu sampai bulan turun, iaitu 17, 19, 21. Lagi cantik kalau hari Selasa. Sebab apa? Hari Selasa Allah ciptakan darah. Ataupun selanjutnya lah sehingga akhir bulan. 21, 23 sampai akhir bulan. Jangan berbekam pada 13, 14, 15. Sebab apa? Darah kita tengah naik. Nanti takutnya terisap darah yang elok juga. Kalau kahwin elok, kerana darah kita berjalan dengan baik. Diri kita sedang dipengaruhi oleh bulan. Dan kahwin pun, sebutkan Syekh Fahmi Zamzam, jangan kahwin pada hari Selasa. Hari dan masa memberi pengaruh pada diri kita. Urusan potong kuku pun jangan sembarangan. Mesti pada hari Khamis, Jumaat ataupun Isnin. Kalau potong selain pada hari itu, ditakutkan terkena penyakit kudis. Dan potong kuku jangan dalam rumah, di luar rumah. Di luar rumah, kalau dalam rumah nanti dia merencatkan rezeki kita. Bagi rezeki kita ni terpotong. Lambat rezeki kita. Dan rumah jangan biar ada sawang. Nanti rezeki kita terpotong. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Macam kita pakai kain pelekat, masuk pakai daripada bawah, jangan serelun daripada atas. Kalau serelun daripada atas nanti sihir mudah masuk. Serelun daripada bawah. Dalil mana dalil? Nanti Wahabi duk tanya macam tu lah. Dalil. Kita ni petua orang tu, tak terpulang nak percaya tak percaya, terpulang hak masing-masing, tak ada masalah. Tak memberi kesan pada diri kita. Saya beramal macam itu. Baik. Adapun puasa yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang 7 hari, maka iaitu puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Khamis dan puasa pada hari Jumaat, dan tak dapat tiada dipesertakan puasa pada hari Jumaat itu dengan hari yang dahulunya iaitu hari Khamis atau dengan hari yang kemudiannya iaitu hari Sabtu. Kerana makruh mempuasakan hari Jumaat dengan tiada yang demikian itu. Kalau puasa hari Jumaat saja, hukum dia makruh. Kena puasa Jumaat kemudian Khamis kemudian Jumaat ataupun Jumaat kemudian Sabtu. Jangan puasa hari Jumaat saja, makruh hukumnya. Dan puasa ad-dahr, yakni puasa setahun, iaitu menghimpunkan segala puasa yang tersebut itu. Tetapi bersalah-salahan ulama pada makruhnya itu puasa seumur hidup, saban hari puasa. Kalau nak juga berpuasa selalu, maka puasa Daud. Jangan puasa setahun penuh, jangan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan yang sahih, makruh puasa dahar itu dengan sebab 2 perkara. Pertama, sebab tiada ia berbuka di dalam hari raya dan tiada ia berbuka di dalam 3 hari tasyrik. Kedua, bahawa ia benci daripada sunat berbuka kerana tiap-tiap orang yang puasa itu sunat berbuka. Kita mesti berbuka juga supaya kita tahu beratnya kita berpuasa. Kalau dah puasa selalu, lama-lama dia rasa ringan. Takutnya nanti dia memandang remeh kepada orang yang tak berpuasa. Apa tak puasa? Aku pun lara, aku pun kuat. Saya pun hantar lara, hantar kuat. Hantar seminat ibadah. Dia jadi macam tu pula. Na'udzubillah. Hati-hati. Takutnya nanti kita merasakan macam itu, jadi amalan kita sia-sia. Jadi sombong pula kita. Takut jadi macam tu. Baik. Dan jika ada padanya 2 sebab ini, padahal maslahat dirinya pada mengerjakan puasa itu, maka hendaklah dikerjakannya yang demikian itu. Kerana sesungguhnya telah mengerjakan akan dia oleh beberapa orang daripada sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ad-dahra duyiqat alaihi jahannam." Barang siapa puasa setahun sekaliannya, nescaya dipicikkan
Atau yang ini disempitkan atasnya neraka jahanam. Yang ini puasa setahun kecuali 5 hari yang diharamkan itu. Hari raya puasa, hari raya haji, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 5 hari itu saja dia tak puasa. Jadi kalau ada orang dia rasa kalau dia puasa setahun, contoh nafsu dia kuat atau apa semua, jadi dia pun puasa setahun. Sebab apa? Dia melihat bahawa maslahat untuk diri dia berpuasa, tak ada masalah. Contohnya lebih baik dia berpuasa. Kalau tak, dia tak boleh kawal nafsu dia. Baik. Dan sunat puasa setengah tahun iaitu puasa sehari dan berbuka sehari dan dinamakan akan dia puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami shaumu akhi Daud, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Artinya terlebih afdal puasa itu iaitu puasa saudaraku Nabi Daud adalah ia puasa sehari dan berbuka sehari. Sebab apa? Supaya kita tahu kita boleh berdunia dengan orang lain. Macam menghadiri kenduri, meraihkan orang lain, jamuan orang lain. Jadi tak selalu berpuasa. Dijemput orang, datang, tak makan. Jadi ada disebutkan kawan saya, sebut ahli khidmat lah, disebut, dicerita Syekh Zanul Asri, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau berpuasa sunat. Tiba-tiba 7.15 ada tetamu datang dan beliau membatalkan puasa sunat. 7.15 petang, 50 minit lagi je nak buka. Masya Allah, luar biasa. Pahala dapat hari itu. Dan meraihkan orang pun dapat. Ini bukan senang kita nak buat, alah sikit lagi je. Kita macam tu kalau kita fikir. Tapi beliau tak macam tu. Beliau berfikir meraihkan orang, mengembirakan hati orang. Barang siapa mengembirakan hati Muslim lain dalam dunia, maka di akhirat nanti Allah akan gembirakan hati dia di hari kiamat nanti. Baik. Barang siapa tiada puasa setengah tahun itu, maka tiada mengapa puasa sepertiga tahun, iaitu puasa sehari dan berbuka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Dan jika dipuasakannya 3 hari daripada permulaan bulan, dan 3 hari daripada pertengahannya, dan 3 hari pada akhirnya, maka iaitu puasa sepertiga tahun di dalam waktu yang fadilat. Artinya 9 hari puasa di dalam sebulan. Awal 3 hari, tengah 3 hari, akhir 3 hari. Hujung bulan 3 hari. Dan jika dipuasakan pada hari Isnin dan Khamis pada hari Jumaat, maka iaitu hampir sepertiga bulan. Isnin, Khamis, Jumaat. Maka dengan itu terhasil maksud puasa itu, iaitu menyucikan hati dan menyelesaikan himmah bagi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bab yang ketujuh pada menyatakan adab-adab membaca Al-Quran. Jadi ini bab yang ketujuh. Sepatutnya bab yang keenam dalam kitab Syairus Salikin adalah bab haji. Sengaja Syekh Fahmi satukan bab puasa dengan Al-Quran kerana puasa ini akrab dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi 2 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi tasmi' bacaan Al-Quran dengan Jibril, dan yang hadir cuma Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit, beliau dilantik sebagai pengerusi menyalin Al-Quran untuk kali pertama oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Sayyidina Zaid dilantik menjadi pengerusi dalam menyalin Al-Quran untuk kali yang kedua. Sebab apa? Sebab beliau ikut tasmi', tadarrus Al-Quran. Nabi dengan malaikat Jibril, Sayyidina Zaid bin Thabit pun ada sekali. Bila masa yang paling sesuai untuk dan elok untuk membaca Al-Quran, yang paling sesuai, masa yang paling sesuai dan paling elok untuk membaca Al-Quran adalah di waktu fajar. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Baik. Kelebihan membaca Al-Quran itu tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat banyak. Setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah Ta'ala." Barang siapa membaca Al-Quran, kemudian maka ia melihat, yakni menyangka ia bahawa ada seorang yang diberi akan dia ibadah yang terlebih afdal daripada membaca Al-Quran yang diberikan akan dia itu, maka sesungguhnya adalah ia mengecilkan akan barang yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang diberi kepandaian baca Al-Quran, lalu dia melihat orang lain yang tak pandai baca Al-Quran, dia anggap nasib kawan itu lebih baik dari dirinya.
Misalkan kawan tu kerja lebih hebat daripada dia, dia tengok. Dia kata, kawan tu lebih baik, lebih kaya, lebih nasib dia lebih baik daripada aku. Maka orang itu, orang yang pandai baca Al-Quran ini, secara tak langsung dia sudah menghina sesuatu yang sebenarnya diagungkan Allah. Boleh membaca Al-Quran itu anugerah yang luar biasa dari Allah. Jangan menganggap dirinya hina. Jangan anggap hina. Itu anugerah yang luar biasa daripada Allah. Disebutkan bahawa seorang guru mengajarkan kepada muridnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu insya-Allah 3 orang akan masuk syurga. Guru yang mengajar, murid yang diajar, kemudian yang ketiga yang membuat kemudahan untuk pengajian tersebut. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini kita nampak cuma bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim ini sangat mahal di sisi Allah. Dunia ini tidak akan kiamat selagi masih ada orang yang menyebut nama Allah walaupun kanak-kanak. Sebab apa? Nama Allah itu mahal, tak ternilai dengan apapun. Lisan kita boleh menyebut nama Allah, itu anugerah yang luar biasa. Apalagi jika sebut Bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu akan menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syafi'in afdala manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamati minal Qur'an, la nabiyyun wala malakun wala ghairuh." Tiada daripada sesuatu yang terlebih memberi syafaat akan seseorang pada Allah Ta'ala di dalam hari kiamat daripada Al-Quran. Tiada lebih syafaat Nabi, syafaat malaikat dan yang lain daripada keduanya itu daripada syafaat Al-Quran. Yakni, barang siapa membanyakkan membaca Al-Quran, maka adalah memberi syafaat Al-Quran itu akan orang yang membaca, akan dia itu terlebih daripada syafaat yang lain daripadanya. Yakni, lebih daripada syafaat Nabi dan malaikat dan yang lain daripada keduanya itu. Al-Quran akan beri syafaat pada orang yang membacanya. Khususnya surah Tabarak mesti dibaca tiap-tiap malam. Surah Tabarak akan menjadi peguam untuk kita dalam kubur nanti. Yang membacanya tiap-tiap malam tidak akan kena siksa kubur. Walaupun sepatutnya dia kena siksa, tapi sebab dia baca Tabarak, surah Tabarak tadi akan menjadi peguam beri syafaat untuk dia. Nabi kita tiap-tiap malam baca 5 surah Yasin, Iza Waqatil Waqi'ah, Tabarak, Alif Lam Mim Tanzil dan Ad-Dukhan. Surah Al-Waqi'ah kita buat sebagai amalan untuk kaya. Bacalah tiap-tiap hari. Pagi kita tunaikan solat duha 4 rakaat. Petang baca surah Al-Waqi'ah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mempunyai anak perempuan yang ramai. Ketika nak meninggal, ada orang tanya, apa yang beliau tinggalkan untuk anak beliau? Kata beliau, tidak ada apa-apa. Kemudian kau tak takutkah mereka hidup dalam kemiskinan? Kata beliau, aku tak takut kerana aku telah berwasiat kepada mereka untuk membaca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap hari supaya rezeki tidak putus-putus. Baik. Kita baca. Ada satu masjid yang saya pergi tu, dia baca surah, biasanya masjid dia baca surah Al-Mulk. Al-Mulk. Kemudian biasanya selepas solat Isya, wirid, baca Al-Mulk, mana doa. Ada masjid yang dia buat lepas kuliah terus baca surah Al-Mulk. Boleh, tak ada masalah. Ada juga masjid yang buat baca surah Sajadah dan surah Al-Mulk. Yang tu ustaz cabut dulu . Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang terlebih afdal ibadah umatku itu iaitu membaca Al-Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qara'a surata Taha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfi 'amin. فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تنطق بهذا. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla membacakan surah Taha dan surah Yasin dahulu daripada menjadikan ia akan segala makhluk dengan 1000 tahun. Maka tatkala mendengar oleh malaikat akan Al-Quran, maka berkata ia, terlebih sangat baik bagi umat yang diturunkan atas mereka itu akan Al-Quran itu, dan terlebih sangat baik bagi hati yang di dalam dada yang menanggungnya, yakni menghafazkan ia akan Al-Quran ini, dan terlebih baik bagi lidah yang menuturkan, yakni yang membaca akan Al-Quran ini. InsyaAllah siapa yang membaca sekali dalam seminggu surah Taha kemudian disambung serentak dengan surah Yasin, InsyaAllah dia akan aman dari penyakit stroke. Kerana poin terakhir dengan doa dari malaikat. Ini dari segi Al-Quran. Boleh kita tambah dengan qasidah, burdah dan lain-lain. Orang stroke kena gerakkan lidah, maka bacalah surah Taha dan Yasin. Abu Ya Syekh Fahmi Zamzam pernah 2 kali kena stroke, dan berkat surah Taha dan Yasin dan qasidah burdah, alhamdulillah beliau sembuh. Beliau cerita
mulut pun dah herak-herak dah sepatutnya. Tapi berkat surah Taha, Yasin, apa berkat qasidah burdah, min tadhakuri jiranim bili salami. Berkat qasidah burdah, alhamdulillah sembuh. Kita pun boleh buat. Yang tak sakit pun boleh buat untuk kesihatan kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terlebih baik kamu ialah yang orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar akan dia. Ada ulama dahulu yang duduk di masjid tidak pergi ke mana-mana pun selama 40 tahun mengajar Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia ikut dengan hadis ini, mengamalkan hadis ini. Masya Allah. Tapi jangan kita pula hentam orang yang keluar cari rezeki tak mengajar Al-Quran pula. Keluar cari rezeki untuk anak isteri pun itu adalah ibadah. Boleh jadi dia baca Al-Quran cuma kita tak tahu. Baik. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal baita alladhi yutla fihi kitabullah ittasa'a bi ahlihi wa kathura. Betul itu. Wa kathura khairuhu wa hadaratuhu al-malaikatu wa kharajat minhu asy-syayatin. Wa innal baita alladhi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla dhaqa bi ahlihi wa qalla khairuhu wa kharajat minhu al-malaikatu wa hadaratuhu asy-syayatin. Artinya bahawasanya rumah yang dibaca di dalamnya akan kitab Allah, yakni Al-Quran itu, luas rezeki bagi orang yang isi rumah itu dan banyak kebajikannya itu, dan hadir akan dia malaikat dan keluar daripadanya segala syaitan. Si isi rumah akan diberkati oleh Allah. Rumah itu berkat sebab Al-Quranul Karim. Dan bahawasanya rumah yang tiada dibaca di dalamnya kitab Allah Azza wa Jalla, iaitu picik sempit rezeki dengan orang yang isi rumah itu dan sedikit kebajikannya, dan keluar daripadanya malaikat dan hadir akan dia segala syaitan. Kita baca Al-Quran di masjid, di rumah, bahkan berpindah ruangan supaya keberkatan di rumah itu terasa. Atau paling kurang pun kita dengar Al-Quran MP3. Kalau buka kita dengarkan, jangan sibuk sembang. Itu dapat berkat. Al-Quran ni waktu paling nikmat membacanya adalah sebelum subuh. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Tapi mesti buat macam ini. Sama macam ibarat kita kalau kita umpamakan makan. Makan ini makan gulai batang pisang. Sedap waktu bila? Waktu tengah hari. Bukan waktu mana? Waktu lauk yang sama tapi sedap dia tu bila? Waktu tengah hari. Dia ada kenikmatan, ada waktu-waktu yang tertentu. Baik. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ra'aitullah azza wa jalla fil manam, faqultu ya Rabbi ma afdalu ma taqarraba bihi al-mutaqarribuna ilaik. Qala bi kalami ya Ahmad, qultu ya Rabbi bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Faqala bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Artinya telah aku lihat akan Allah azza wa jalla di dalam tidur, maka aku berkata, wahai Tuhanku, apa yang terlebih afdal ibadah yang menghampirkan dengan dia oleh orang yang menuntut hampir kepadamu? Firman Allah Ta'ala, iaitu dengan membaca kalamku, yakni membaca Al-Quran, wahai Ahmad. Maka aku berkata pula, wahai Tuhanku, sama ada dengan faham atau dengan tiada faham? Maka firmannya sama ada dengan faham ataupun tiada faham. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, utamanya dengan membaca Al-Quranul Karim. Kata Allah, sama ada faham atau tak faham, dia dapat. Orang Arab ni heran, pelik dengan orang Melayu, baca Al-Quran, berhenti kena pada tempat, ulang balik apa semua kena pada tempat. Ditanya, faham tak? Tak. Itu hebat orang Melayu. Orang tanya, orang Arab pun pelik dengan kita. Lidah kita dengan Al-Quran, mudah baca Al-Quran. Begitu baca maulid dan qasidah, mudah. Saya pelik dengan orang yang kalau baca maulid, setiap hari dia baca. Qasidah burdah setiap hari. Boleh katakan tiap-tiap minggu dia baca. Tapi masih lagi lekat-lekat ini. Saya heran, saya pelik. Sebab apa? Qasidah burdah ini dia kena dengan lidah kita. Ngam dengan lidah kita. Mungkinlah dia tak fasih atau apa tu, mungkin, wallahu alam, kita husnuzan. Baik. Yang penting dalam baca Al-Quran, faham atau tak faham, faham atau tidak faham, itu adalah sesuatu yang afdal. Faham tak faham, baca Al-Quran afdal dua-duanya, utama dua-duanya. Tetapi kalau faham itu lebih baik, yang faham itu lebih baik. Al-Quran itu yuta'abbadu bihi, beribadah orang yang membacanya. Yang faham sudah tentu lebih banyak pahalanya dari yang tidak faham. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentunya tidak sama orang yang tahu, orang yang faham dan orang yang tak faham. Syahadan, terkadang orang yang baca Al-Quran itu dilaknat lagi dicela jikalau tiada memeliharakan akan adabnya, atau ia membaca Al-Quran dengan lalai akan bacaannya, atau masyghul ia kepada orang yang lain, atau masyghul ia kepada yang lain daripada bacaan itu.
atau orang yang tiada mengamalkan barang yang di dalam Al-Quran seperti ia berbuat maksiat. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rubbatadin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Terkadang ada orang yang baca Al-Quran dan adalah Al-Quran itu melaknat akan dia, iaitu orang yang baca Al-Quran padahal ia berbuat maksiat. Sepatutnya kita baca Al-Quran, kita beradab batin, beradab zahir dan batin dengan Al-Quran. Jangan menyalahi isi Al-Quran supaya Al-Quran beri syafaat pada kita. Jangan sampai baca Al-Quran tapi tetap berbuat maksiat. Dia dilaknat oleh Al-Quran, seumpama dia ini mengolok-olok Al-Quran. Dia tidak menjaga adab terhadap Al-Quran. Hati-hati. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, Az-zabaniyatu asra'u ila hamalatil Qur'an alladhina ya'asuna Allah ta'ala minhum ila abadatil awthan. Artinya malaikat Zabaniyah, iaitu malaikat yang menunggu neraka itu, terlebih ia kepada orang yang menanggung Al-Quran. Yakni orang yang baca Al-Quran berbuat maksiat, mereka itu akan Allah daripada bersegera mereka itu kepada kafir yang menyembah berhala. Malaikat azab lebih cepat bertindak ke atas pembaca Al-Quran yang ingkar pada isi kandungan Al-Quran. Bila kita baca, kita mesti mengikuti isi kandungannya. Kalau kita ada ilmu, kita mesti beramal. Ustaz, kalau macam tu lebih baik saya tak perlu baca Al-Quran supaya tak kena azab. Oh, jangan macam tu. Ustaz, kalau macam tu daripada saya kena azab sebab tak beramal dengan ilmu, lebih baik saya tak menuntut ilmu. Jangan macam tu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Matan Zubat disebutkan, setiap ilmu, setiap orang yang tidak setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Beramal jadi sia-sia. Dia tak tahu mana yang utama, mana yang terlebih utama. Dia tak tahu. Seumpama orang masuk bulan puasa, solat witir, tarawih, ba'diyah isyak. Dia solat isyak, kemudian dia tunggu. Tak solat ba'diyah, dia tunggu orang solat tarawih. Kemudian solat tarawih, dapat 8, dia cabut. Padahal dia solat ba'diyah isyak, pahala dia lebih besar daripada solat sunat tarawih, walaupun rakaatnya lebih sedikit daripada tarawih. Sebab apa? Ba'diyah isyak ini adalah solat sunnah rawatib yang mengiringi solat fardu. Itu juga solat witir, solat sunnah witir itu pahalanya lebih besar daripada solat sunnah tarawih. Sebab solat witir, dia dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa solat sunnah witir itu hukumnya fardu. Dari sini menunjukkan bahawa perbezaan pendapat, perselisihan pendapat antara para ulama menunjukkan akan keutamaan solat witir itu. Solat sunnah witir. Baik. Kemudian orang yang ada ilmu tapi tak beramal pula. Dia macam mana pula? Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Orang yang ada ilmu tapi tak beramal, maka dia akan diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Ada ilmu, wajib kita amalkan. Contoh, kita belajar cara bertayamum, amalkan. Walaupun kita tak solat dengan, tapi kita amalkan tayamum supaya kita tak dihisap di hadapan Allah sebagai orang yang tidak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Dan sabda Nabi SAW, aktsaru munafiqi hadhihi al-ummati qura'uha. Kebanyakan orang yang jadi munafik daripada umat ini iaitu orang yang qari'. Kerana kebanyakan bacaan orang yang jadi qari itu dengan riak dan ujub dan mendapat kepujian dan kerana kemegahan. Dan yang demikian itu munafik, lagi haram, lagi berdosa. Yang ini baca Al-Quran untuk tujuan lain dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga munafik ini ada dua golongan, ada dua macam. Kalau macam mazhab zaman Nabi, ada munafik i'tiqad, dipanggil dengan munafik daripada segi akidah. Dan ada yang kedua, munafik daripada segi amalan. Munafik daripada segi akidah tu macam mana? Iaitu berpura-pura memeluk Islam, buat-buat aja masuk Islam, action lah, padahal tak masuk Islam pun. Macam yang solat di belakang pada Nabi, yang solat di belakang Nabi jadi makmum Nabi. Orang munafik Nabi tahu. Cuma Nabi pasal apa Nabi tak bunuh? Sebab Nabi takut nanti di akhir zaman orang mengatakan bahawa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Jadi mereka munafik, pura-pura memeluk Islam. Orang-orang munafik itulah pura-pura, padahal hakikatnya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik yang berada pada
dasar api neraka. Di bawah api neraka. Bawah, dasar, paling bawah daripada neraka. Kemudian, munafik daripada segi amalan itu seperti yang disebutkan dalam hadis, ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik ada 3, apabila bercakap ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, apabila diberi amanah dia khianat. Macam contoh, antum diberi amanah oleh orang tua antum untuk belajar. Dengar cakap apa cakap guru, dengar apa cakap ustazah, apa kata ustaz. Bila antum tak melakukan apa yang disuruh oleh orang tua antum, amanah yang diminta oleh orang tua antum, antum tak tunaikan, apa itu dipanggil dengan orang yang berkata benar? Layakkah? Masuk dalam agak-agak, masuk dalam golongan mana? Diberi amanah kemudian khianat. Diberi tugas untuk menghafal Quran tapi tak hafal Quran. Macam mana itu? Antum termasuk orang yang berkhianat atau tidak? Itu nanti antum akan jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu orang munafik daripada segi amalan dia tak kekal dalam neraka. Yang munafik daripada segi akidah dia kekal dalam neraka. Munafik daripada segi amalan dia akan masuk kena cuci-cuci dulu kemudian bersih. Cuci-cuci pun berapa lama wallahu alam, hanya Allah sahaja yang tahu. Baik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'il Qur'ana ma nahaka fa illam yanhaka falasta taqra'uhu. Artinya baca olehmu akan Al-Quran supaya menegahkan ia akan dikau daripada berbuat maksiat, maka jikalau tiada menegahkan ia akan dikau daripada berbuat maksiat, maka seolah-olah tiada engkau membaca Al-Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimahu. Tiada percaya dengan Al-Quran oleh orang yang menghalalkan barang yang diharamkannya. Kita ni jahat-jahat apapun, senakal-nakal apapun, jangan pernah sekali-kali kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kita haramkan. Apa yang diharamkan, jangan sekali-kali kita halalkan. Hati-hati. Itu adab kita dengan Al-Quran, adab kita dengan Allah. Jangan su'ul adab dengan Allah, jangan su'ul adab dengan Al-Quran. Berhati-hati. Apapun, sentiasa rendah diri, sentiasa tawaduk, merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, merasakan diri kita banyak berdosa, sangat memerlukan kepada ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, insya-Allah kita akan sambung pada sesi selepas ini. Kita akan berhenti berehat sejenak, sekejap. Insya-Allah nanti kita akan sambung 15 minit lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.